Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera, bersama dengan saya Puan Tong untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 3, tajuk 4, Seni Arca. Objektif pembelajaran: selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan definisi, sejarah, jenis dan kaedah penghasilan seni arca. 2. Mengenal pasti pengarca dan seni arca tempatan. 3. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan produk seni arca. 4. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan produk seni arca dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. 5. Mempamerkan dan menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam menghasilkan produk seni arca. Definisi seni arca. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Permukaannya dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture, manakala dalam bahasa Latin pula disebut sculpture, yang bermakna satu proses mengukir, memotong atau menggores. Contoh seni arca. Sekarang kita tengok sejarah perkembangan seni arca tempatan. Di sini ada contoh arca hasil daripada Mat Anwar Ismail, tajuk Pahlawan 5, tahun 2017. Tembaga, keluli lembut dan keluli tahan karat. Seni arca awam. Seni arca awam ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka. Ia merupakan satu bentuk seni yang berfungsi dalam dimensi ruang yang menyeluruh dan berlatar belakangkan ruang persekitaran. Sekarang kita tengok sejarah perkembangan seni arca tempatan. Sejarah perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Kesedaran masyarakat tentang nilai estetika seni arca yang agak subjektif setelah terpaparnya beberapa karya seni 3 dimensi, 3D, di beberapa tempat umum. Ia secara tidak langsung telah menyedarkan masyarakat tentang fungsi arca. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menembusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Senario aktiviti seni arca di Malaysia masa ini mungkin tidak akan terjemah tanpa inisiatif arcawan awal seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain. Penglibatan pada awal tahun 1960-an melalui pengalaman di luar negara mula memantapkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Pameran Seni Arca Kontemporari Malaysia ini merupakan pameran seni arca kedua di Balai Seni Negara.
Pada awal 1980-an, sekumpulan pengarca muda lepasan Institut Teknologi MARA telah membawa nafas baru dalam arena seni arca. Kumpulan ini diketuai oleh Zakaria Awang, Mat Anwar Ismail dan Arifin Ismail. Kekuatan pelapis ini terselah apabila Ramlan Abdullah memenangi beberapa anugerah di dalam dan di luar negara. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Grove. Okey, seterusnya kita tengok pengarca di Malaysia. Yang pertama, Rosli Zakaria. Beliau dilahirkan pada tahun 1964 di Johor. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka. Beliau merupakan pengarca yang mempunyai gaya semi-abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Contoh hasil karyanya yang bertajuk Sharifah 1993 menggunakan besi dan bahan jumpaan. Seterusnya kita tengok pengarca di Malaysia iaitu Mat Anwar Ismail. Beliau dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Beliau menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Contoh hasil karya beliau, Perentas Ribut nombor 18, Storm Riders pada tahun 2012 menggunakan keluli. Seterusnya, pengarca Ramlan Abdullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1960 di Perak. Beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Perkembangan ideal yang menerapkan pemahaman formalistik dan konsepsual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Contoh hasil karya beliau, Desain 2018, besi keluli tahan karat dan batu granit. Seterusnya, pengarca Raja Syariman Raja Azidin. Beliau dilahirkan pada tahun 1967 di negeri Perak. Beliau merupakan pengarca dalam usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan. Telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Contoh hasil karya Raja Syariman, Gejolak Api 2008, besi tempa dan cat. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis arca. Jenis arca boleh terbahagi kepada dua, iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Arca estetik merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai dan keindahannya sahaja. Ia mempunyai nilai inteleks yang amat tinggi untuk difahami. Contoh hasil karya oleh Mat Anwar Ismail yang bertajuk Keris Handle pada tahun 1993, besi. Arca berfungsi pula bukan sahaja mempunyai nilai estetik tetapi digunakan juga untuk tujuan atau kepentingan seperti sebuah kerusi untuk tempat duduk. Contoh hasil karya oleh Rosli Zakaria, Stand pada tahun 2005.
menggunakan kepingan besi dan batu. Kaedah asas membentuk arca boleh terbahagi kepada 4, iaitu 1. Manipulasi, 2. Luakan, 3. Binaan, 4. Acuan. Kita akan tengok kaedah asas membentuk arca yang pertama, manipulasi. Membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Bahan terbuka seperti tin, dawai, duh dan tanah liat boleh digunakan untuk penghasilan arca 3 dimensi. Kaedah yang kedua, luakan. Kaedah mengukir dan membuang bahagian berlebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu mama, lilin atau tanah liat sehingga pengarca berpuas hati dengan rupa, ruang, jalinan dan bentuk yang tinggal. Antara peralatan yang diperlukan ialah pahat, penukur, gergaji dan pengikis. Kaedah asas yang ketiga membentuk arca ialah binaan. Menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen, kerangkanya menggunakan dawai dan akan diliputi dengan lapisan simen. Arca yang tidak berkerangka dibina dengan kaedah cantuman bahan seperti besi yang boleh dicantumkan dengan teknik kimpalan. Kaedah asas yang keempat membentuk arca ialah acuan. Kaedah membentuk menggunakan acuan iaitu bahan yang sesuai digunakan ialah bahan cecair yang mudah membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya. Arca ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. Seterusnya, info tentang diorama. Diorama ialah sejenis binaan 3 dimensi atau 3D yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut diletakkan di dalam satu kotak yang ditebuk 1 hingga 3 permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau sisi. Kita boleh tengok contoh diorama pada rajah di bawah. Bentuk arca pula kita boleh tengok dia boleh terbahagi kepada 9. 1. Assemblage. 2. Binaan. 3. Luakan. 4. Timbulan. 5. Acuan. 6. Mobile. 7. Dinding. 8. Instalasi. 9. Stable. Assemblage. Arca daripada cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza. Contoh hasil karya Ahmad Azhari Muhammad Noor, robot pada tahun 1992 menggunakan besi, komponen enjin dan cat polikrom. Binaan. Kaedah menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantum. Contoh hasil Anthony Lau Lembu Liar pada tahun 1962 menggunakan batu dan habuk simen. Luatkan. Proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Contoh hasil
Mat Anwar Ismail, Siri Meditasi nombor 1, Pucuk Paku, dan nombor 3, Bawang Sebokor pada tahun 2003. Timbulan. Arca berbentuk 3 dimensi atau 3D yang menonjol keluar daripada satu permukaan 2 dimensi yang rata. Contoh hasil karya Sawa Ayub yang bertajuk Mandi Bunga tahun 2016 menggunakan seramik. Acuan. Arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan. Contoh hasil Samsu Muhammad, Tekuk Bunga Terung pada tahun 2004, seramik. Seterusnya, mobile. Arca ini mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar atau berombak. Ingat, mobile. Sama juga dengan kita panggil telefon bimbit. Mobile bermaksud boleh bergerak. Contoh hasil Abdullah Muttalib Musa, Involute 4.0 pada tahun 2005. Laser cut mild steel. Seterusnya, dinding. Integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekat pada dinding. Contoh hasil karya Aniketni Madian, Remang Berarat 2017, Mix of Hardwood. Instalasi. Satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Contoh hasil karya Zulkifli Yusuf, Merdeka 57 2009, media campuran. Stabil. Arca jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakan terhad. Contoh hasil karya Alexander Calder, Mysomatos pada tahun 1953 menggunakan kepingan besi, dawai dan cat. Ini adalah contoh karya seni arca Ramlan Abdullah Euclid pada tahun 2007 menggunakan besi, kayu dan polyurethane paint. Seterusnya, contoh arca semi-realistik yang dihasilkan oleh Zainuddin Abidin Hazir, Ayam Kampung pada tahun 2007, mild steel. Seterusnya, contoh hasil karya Ramlan Abdullah, Content 2 2017 menggunakan aluminium, tembaga dan keluli tahan karat, skru dan nut. Imbas kembali seni arca. Karya seni arca tempatan mempamerkan penghasilan karya dari aspek, jenis, kaedah dan bentuk arca. Kaedah boleh terbahagi kepada 4: manipulasi, binaan, luakan dan acuan. Kaedah manipulasi ialah kaedah membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan. Binaan adalah kaedah menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantum. Luakan pula ialah proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Dan acuan pula ialah kaedah membentuk menggunakan acuan. Jenis arca terbahagi kepada 2 iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Bentuk arca pula boleh terbahagi kepada 9. Pertama, assemblage. Arca daripada cantuman pelbagai bahan buangan yang berbeza. Timbulan.
Arca berbentuk 3 dimensi yang menonjol keluar daripada satu permukaan 2 dimensi yang rata. Mobile, arca yang mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar atau berombak. Dinding, integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekat pada dinding. 5. Instalasi, satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa sebenar. Acuan, kaedah membentuk menggunakan acuan arca dengan menggunakan bahan cecair yang mudah membeku. Luatkan, proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Binaan, kaedah menggunakan satu jenis bahan binaan sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantum. Pengarca dan karya seni. Pertama, Rosli Zakaria. Sharifah pada tahun 1993 menggunakan besi dan bahan jumpaan. 2. Ramlan Abdullah. Desain 2018. Besi keluli tahan karat dan batu granik. Mat Anwar Ismail. Parenthesis Reboot number 18. Storm Riders 2012. Keluli. Raja Syariman Raja Azidi. Gejolak Api 2008. Besi tempur dan cat. Info kerjaya. Kerjaya yang sesuai diceburi dalam bidang ini ialah pakar rujuk dalam bidang seni halus, khususnya seni arca, pensyarah dan pengarca awam, pengarca yang berpotensi besar menjulang nama negara ke pesada dunia sekiranya menyertai pertandingan berprestis di peringkat antarabangsa, tenaga pengajar sama ada di sekolah, institut kemahiran dan institut pengajian tinggi. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih.